hampir karam, 2 mangsa cedera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. 4 sekawan nyaris lemas selepas bot dinaiki hampir karam di pesisiran laut berhampiran pesiaran kapal Sing. 2 daripada mereka mengalami kecederaan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi JBPM Pulau Pinang berkata, bot karam akibat generator bot yang meletup. Menurutnya, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak bergegas ke lokasi insiden bagi membantu pihak Maritim Malaysia membuat pemeriksaan ke atas bot berkenaan. Kesemua mangsa merupakan warga tempatan berusia lingkungan 50-an dan berjaya diselamatkan nelayan. Operasi mencari dan menyelamat ditamatkan sepenuhnya pada pukul 5.09 petang. 2 lelaki tempatan ditahan dipercayai terlibat dengan 5 kes samun di Ipoh antara 23 hingga 26 Februari lalu. Mereka dibekas di Ipoh dan Gerik oleh sepasukan pegawai dan anggota cawangan D9 IPD Ipoh. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, modus operandi suspek menyamar sebagai pegawai imigresen sebelum menyamun mangsa. Jumlah kerugian akibat jenayah tersebut dianggarkan RM6,000. Operasi khas yang dijalankan telah berjaya menahan kedua-dua suspek berusia 25 dan 26 tahun. Beberapa barang kes termasuk kenderaan yang digunakan turut dirampas. Salah seorang suspek memiliki 2 rekod jenayah dan 4 kes dadah, manakala seorang lagi mempunyai 2 rekod kes dadah. Kedua-dua suspek didapati positif syabu. Suspek direman hingga 1 Mac dan kes disiasat di bawah Seksyen 395 Kanun Keseksaan. Susulan kematian lelaki dan wanita yang ditemukan dalam kereta berkunci di stesen minyak di Muazzam Shah semalam, Ketua Polis Daerah Rompin DSP Nur Azman Yusof mengesahkan tiada unsur jenayah berlaku. Siasatan mendapati semua barangan peribadi mangsa berada dalam kenderaan. Berdasarkan semakan kamera litar tertutup, mangsa lelaki berusia 41 tahun dan wanita 43 tahun didapati tidak keluar dari kenderaan. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Mahkamah Rayuan Putrajaya memerintahkan kes salah guna kedudukan membabitkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dikembalikan ke Mahkamah Session untuk tindakan lanjut. Panel 3 hakim membuat keputusan selepas membenarkan rayuan pendakwa raya untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan Presiden Bersatu itu pada 15 Ogos tahun lepas. 2 lagi hakim terdiri daripada Hakim Datuk Azmi Arifin dan Datuk SM Komati Supiah. Bekas Perdana Menteri itu berdepan kes salah guna kuasa bagi mendapatkan suapan berjumlah RM232.5 juta untuk Parti Bersatu berkaitan projek Jana Wibawa. Mahkamah Perusahaan Malaysia perlu menjalani reformasi berterusan bagi meningkatkan lagi keberkesanan mahkamah tersebut. Jelas Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong, reformasi susulan peningkatan aduan kes pembuangan kerja secara tidak adil dan pertikaian perjanjian perusahaan. Reformasi itu ialah satu proses yang akan berterusan. Saya ada 3 fokus utama untuk mahkamah perusahaan, iaitu satu, kita nak memendekkan tempoh masa proses mahkamah. Keduanya, mengurangkan kes-kes tertunggak, dan ketiganya, menambah baik kemudahan dan juga fasiliti mahkamah. So this is the 3 broad strategy untuk kementerian, fokus utama kementerian pada tahun ini. Malaysia dan Uzbekistan menyatakan komitmen untuk memperhalusi kerjasama terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan hal-hal strategik bagi kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata perkara itu antara yang dibincangkan semasa menerima kunjungan hormat Menteri Luar Uzbekistan Bakhtiyor Saidov. Pertemuan turut membincangkan mengenai usaha mempertingkatkan kerjasama dua hala Malaysia dan Uzbekistan dan juga isu-isu serantau. Pada masa sama, turut bertukar pandangan mengenai isu antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama, termasuk kerjasama dalam OIC, pertubuhan kerjasama Islam, situasi di Gaza serta perkembangan di Afghanistan. Pertemuan itu turut dihadiri Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Saidov kini dalam lawatan kerja rasmi 3 hari ke Malaysia bermula Selasa, menandakan lawatan pertamanya ke negara itu sebagai Menteri Luar Uzbekistan.
Perdana Menteri turut menerima kunjungan hormat pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Grab Holdings Anthony Tan. Beliau usahawan kelahiran Malaysia yang berjaya mengasaskan syarikat teknologi yang disenaraikan di Bursa Saham Nasdaq Amerika Syarikat. Grab kini mempunyai modal pasaran sebanyak $12.34 bilion Amerika. Pada pertemuan itu, Anthony membentangkan potensi pelaburan Grab di Malaysia terkait dengan perniagaan seperti Grab dan Jaya Grocer. Selain itu, pengoperasian GX Bank dijangka melibatkan pelaburan RM1.5 bilion bagi tempoh 5 tahun akan datang. GX Bank Berhad merupakan bank digital di Malaysia yang dibentuk menerusi usaha antara Grab Holdings Limited dan Singtel. Mewajibkan pembelian 70% produk halal dan Bumiputera bagi program rasmi kerajaan. Itu antara cadangan yang akan dibentang di Kongres Ekonomi Bumiputera KEB 2024 sebagai resolusi bagi memperkasa industri halal. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian lain termasuk melaksana transformasi perniagaan halal. Ia melalui aktiviti penilaian, ketersediaan serta bimbingan perniagaan. Resolusi-resolusi berkenaan hasil dapatan sesi libat urus KEB 2024 yang dilaksana baru-baru ini. Ia diyakini mampu memperkukuh industri halal untuk menjadikan Malaysia peneraju global ekonomi halal. KEB 2024 dijadual berlangsung 3 hari mulai esok di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Selain tenaga solar, Malaysia turut memberi tumpuan untuk beralih kepada penggunaan sumber lain untuk penjanaan bekalan tenaga mesra, tenaga negara. Langkah itu penting untuk memastikan tenaga bersih dapat dibekalkan kepada pengguna. Solar adalah salah satu pendekatan kita. Yang kedua ialah kita nak melihat bagaimana kita dapat tingkatkan menggunakan biogas dan juga biomass dan juga perkara-perkara lainlah teknologi baru. Di samping hidro memang dah banyak digunakan, kita juga melihat kepada bagaimana hidrogen adalah salah satu sumber untuk bekalan tenaga kepada negara kita nanti. Sebanyak 70 tan metrik benih berbawang kecil dan 230 kg biji benih bawang kecil akan dibekalkan Mardi kepada petani. Ini sebagai fasa awal untuk mengurangkan kebergantungan terhadap bawang import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, untuk tujuan sama 100 hektar kawasan penanaman akan dibangunkan. Program penanaman seluas 100 hektar kawasan penanaman bawang akan dibangunkan, iaitu 50 hektar 2024 dan 50 hektar pada tahun 2025 dengan jangkaan hasil pengeluaran sebanyak 5 tan metrik per hektar. Penanaman bawang ini boleh dilaksanakan sebanyak 2 kali setahun. Dijangkakan pengeluaran bawang bagi fasa ini adalah sebanyak 1,000 tan metrik. Penyertaan Malaysia di Mobile World Congress Barcelona 2024 MWC 2024 berjaya menarik minat banyak syarikat telekomunikasi antarabangsa. Menurut Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, penyertaan Malaysia buat julung kalinya mempunyai sebuah pavilion disertai 15 agensi dan syarikat tempatan yang mempamerkan inisiatif serta pencapaian telah menaikkan nama negara di mata dunia. Rata-rata maklum balas yang diterima dari pelbagai pihak, pavilion Malaysia itu menjadi buah mulut dan percakapan ramai. Antara lain kerana pelbagai aktiviti yang dilaksanakan, termasuk siri MOU yang telah ditandatangani dan kita serahkan antara pelbagai pihak, di antara Telco Malaysia dan juga pelbagai syarikat. Ini satu petanda yang cukup positif kerana MWC Barcelona merupakan acara yang terbesar di dunia yang mengumpulkan semua penyedia perkhidmatan sama ada syarikat-syarikat telekomunikasi ataupun peralatan telekomunikasi. Beliau berkata sedemikian sebelum berlepas ke Oslo, Norway bagi mengetuai delegasi Malaysia menghadiri sesi Next Generation Communication Roundtable anjuran syarikat telekomunikasi Norway Telenor. Tular di media sosial, kononnya hak penjawat awam dan pesara untuk mendapat rawatan kesihatan sempurna dinafikan.
Menerusi hantaran di platform X itu, penghantar turut memuat naik pautan berita dilapor sebuah portal kesihatan. Dakwa laporan terbabit, kaki tangan awam dan pesara yang dirawat di Institut Jantung Negara IJN dipaksa pindah keluar ke fasiliti Kementerian Kesihatan. Langkah itu dilakukan kononnya atas dasar penjimatan. Lebih parah, ada daripada mereka mendakwa rawatan diperlukan tidak tersedia di fasiliti kendalian KKM. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan yang dilempar tak berasas. Menurut Menteri Kesihatan, laporan portal itu adalah mengelirukan. Hakikatnya pesakit di IJN hanya dipindah ke hospital kendalian KKM selepas keadaannya disahkan stabil. Sebelum ia diputuskan, penelitian selama setengah tahun dibuat untuk individu dewasa dan 2 tahun bagi kanak-kanak. Di pusat rawatan baru, rawatan pakar diteruskan kepada mereka yang memerlukan. Pendekatan strategik itu dapat menjamin penggunaan dana awam yang efisien, sekaligus membolehkan 4,000 pesakit baru dirujuk ke IJN setiap tahun. Pesakit tak perlu risau kerana hospital kendalian KKM lengkap dengan pelbagai kemudahan rawatan. Ini termasuk 10 pusat kardiak khusus bagi rawatan jantung. Henti sebar cerita palsu, tak perlu reka cerita dan timbulkan persepsi negatif. Penyebaran perkara seumpama merupakan kesalahan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kenaikan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% tidak melibatkan perkhidmatan yang menjadi keperluan asas dan gaya hidup rakyat. Ia bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kadar cukai kepenggunaan yang lebih tinggi. Cukai untuk perkhidmatan makanan dan minuman, telekomunikasi, parkir kenderaan dan logistik kekal pada kadar 6%. Bagi perkhidmatan elektrik, cukai perkhidmatan hanya dikenakan ke atas kadar penggunaan lebih daripada 600 kWh. Hampir 85% pengguna elektrik berada di bawah ambang kadar penggunaan ini dan tidak terkesan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, cukai perkhidmatan yang ditambah baik bermula 1 Mac ini dijangka meraih tambahan hasil sehingga RM3 bilion kepada negara. Beliau yakin ia dapat dimanfaatkan untuk menambah baik bantuan bersasar kepada rakyat. Ia juga akan disalur kepada penyelenggaraan prasarana awam kritikal seperti kesihatan, sekolah dan jalan raya. Penetapan kadar cukai jualan dan perkhidmatan SST kepada 8% adalah sebahagian daripada langkah konsolidasi fiskal menerusi peluasan asas cukai. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, ini memandangkan hasil cukai negara masih pada paras yang rendah berbanding negara serantau. Dalam keadaan defisit. Jadi memang kena ada satu langkah lah untuk kita perbaiki kedudukan tersebut, dan antara langkah yang kerajaan cuba ambil adalah menaikkan cukai perkhidmatan, dan saya kira langkah ataupun pendekatan ini juga saya kira masih dalam keadaan yang minimum. Maksudnya kerajaan cuba mengimbangilah kesan kepada rakyat dan pada masa saya untuk mencapai objektif, iaitu untuk menaikkan kutipan cukai, yang mana kutipan cukai tersebut akan membantu mengurangkan defisit fiskal itu tadi. Peningkatan hasil cukai akan memberi ruang kepada kerajaan meningkatkan bantuan tunai kepada rakyat. Dengan meningkatnya cukai tersebut, maka dia memberi ruang keupayaan kerajaan untuk memberi banyak lagi bantuan. Jadi saya kira itu adalah suatu ekosistem yang kita perlu lihat. Kalau kita lihat satu aspek saja, satu dimensi saja, mungkin perbincangan itu kita akan berat sebelah lah. Kita akan cenderung untuk kata harga akan naik, yang memang itu akan berlaku. Tapi pada masa yang sama ada bantuan-bantuan lain yang kalau kita campur kesan-kesannya itu dapat menetralkan akibat daripada dasar yang dilaksanakan. Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah berkenan meraikan Pusat Pelawat Royal Selangor sempena ulang tahun ke-20. Pengunjung berpeluang meneroka sejarah, seni dan budaya negara menerusi kraf pewter buatan Malaysia di Pusat Pelawat berkenaan. Pada majlis sama, Sultan Sharifuddin turut berkenan melancarkan buku The Royal Selangor Story Born and Bred in Pewter Dust. Turut berangkat Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin. Baginda berdua juga berkesempatan melawat galeri pameran serta menyaksikan penghasilan produk pewter di kilang berkenaan.
Royal Selangor didedikasikan bagi memelihara warisan dan kesenian ketukangan pewter yang menjadikannya peneraju global dalam industri. Pasar Payang dicadangkan menjadi Central Market atau pasar pusat utama di Terengganu. Tujuannya menarik kehadiran lebih ramai pengunjung dalam dan luar negara. Cadangan itu disuarakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kong Meng sekaligus merancangkan Tahun Melawat Malaysia 2026. Dan tadi saya dengan perasaan penuh tawaduk telah pun bercadangkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar supaya market ini dijadikan ataupun dinamakan sebagai Central Market at Pasar Payang Terengganu supaya dia menjadi satu kompleks pasar yang tersohor dan antara yang paling cantik di seluruh negara. Khususnya dalam usaha kita untuk membuat persiapan rapi menjadi pengerusi ASEAN pada tahun depan di mana akan tiba ramai orang pemimpin-pemimpin ketua-ketua negara asing ke tanah air kita. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan projek pembangunan semula Pasar Payang 1 oleh KPKT kepada Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Bangunan 2 tingkat tersebut akan memberi manfaat kepada lebih 600 peniaga tempatan dan dicadangkan beroperasi bermula Ramadan ini. RTM membuka lebih banyak peluang pada pembekal kandungan swasta dalam menyediakan drama, program dan dokumentari berkualiti. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman memaklumkan tahun ini RTM mengambil 186 judul berbanding tahun lepas 102. Sebagainya. Jadi boleh tak kita beralih kepada sesuatu yang lebih lebih cerebral contohnya, dan supaya kadang-kadang kita nak membina sebuah negara bangsa yang hebat, jadi kita kena sulamkan dalam drama kita, ya, dalam filem kita apa yang sedang dibuat untuk memajukan negara. Jadi semasa taklimat tu saya kata boleh tak dalam logline tu kita letak cerita dia adalah tentang pemberkasaan wanita, cerita dia tentang TVET, cerita dia tentang peralihan tenaga. Beliau berkata demikian dalam program Bicara Naratif di Angkasa Puri Kota Media. Negeri Sembilan kekal pendirian tidak akan meluluskan sebarang permohonan syarikat bagi pembelian tanah persendirian terutamanya di kawasan perkampungan. Ia merupakan dasar kerajaan negeri yang tidak mahu kawasan berkenaan dicerobohi oleh pengusaha-pengusaha kilang dan jadikan sebagai tempat penyimpanan barang atau kawasan pembuangan sisa berbahaya. Kita sedia maklum, mula-mula dia jual kepada syarikat dan syarikat kadang-kadang dia buatlah mula-mula convenience store yang akhirnya menjadi kilang haram. Jadi ini antara kebimbangan kita dan kerajaan negeri sebenarnya telah bersama bersetuju dalam MMK supaya kita tidak meluluskan mana-mana permohonan daripada syarikat untuk membeli tanah persendirian, khususnya di kawasan-kawasan perkampungan, kawasan pendalaman yang kita khawatir. Mawib menyumbang sebanyak RM75,000 kepada Pertubuhan Amal Kebajikan dan Perubatan Malaysia Medicom. Dana bertujuan menyempurnakan proses berkhatan bagi 500 kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun menerusi program khatan perdana Mawib tahun ini. Sumbangan bagi membantu keluarga yang kurang berkemampuan menampung kos berkhatan di klinik yang kini mencecah RM150 seorang. Dengan adanya program khatan perdana ini, ibu bapa daripada golongan asnaf ini dapat memastikan anak-anak mereka dapat melakukan sunnah ini. Sebab jumlah kalau kita tengok sebenarnya di klinik-klinik untuk seorang kanak-kanak dalam RM150. Jadi kita percaya mereka daripada golongan asnaf tidak akan mampu untuk membayar jumlah yang agak besar tersebut. Jadi atas dasar tersebutlah Mawib bekerjasama dengan Medicom untuk menjalankan khatan dan memberikan sumbangan kepada 500 orang kanak-kanak tersebut. Selain itu, dengan kos pembiayaan RM80 bagi seorang kanak-kanak, ia turut meliputi bantuan peralatan dan bahan pakai buang. Manakala 500 petugas kesihatan diberi bantuan sagu hati yang keseluruhannya berjumlah RM35,000.
Selangor terus memainkan peranan antara negeri melaksana transformasi digital seiring revolusi industri 4.0. Terbaru, kerajaan negeri memeterai memorandum persefahaman MOU bersama Siemens Malaysia. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata kerjasama itu berperanan mempercepat kedudukan Selangor sebagai peneraju pendigitalan di Asia Tenggara. So I think this collaboration will open more opportunity for business community in Selangor to expand their business, and in the same time that for us is very clear that we will try to make sure that Selangor is still prosperous with the economic activity, and the people of Selangor manage to get jobs, good jobs with the meet the skills and the needed by the technology or the needed by the industries. Maybank mencatatkan keuntungan bersih lebih tinggi sebanyak 9.35 bilion ringgit untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember. Ia menyaksikan peningkatan sebanyak 17.5%. Keuntungan sebelum cukai pula meningkat 5.6% kepada 12.53 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. We did see good growth in the non-interest income, particularly from our core franchise across wealth management, credit cards, investment banking, M&A, and also fees from loans. And another big point that we saw last year was improvement in asset quality. So we saw a huge reduction of about 40% in our impairment provisions coming from two areas. One is lower net loan provision, and the other one is a net write-back in financial investments of about 145 million ringgit. Bagi suku keempat 2023, kumpulan itu mencatat kenaikan untung bersih 2.39 bilion ringgit didorong peningkatan ekonomi serantau. Manakala keuntungan sebelum cukai turun 15.7% tahun ke tahun kepada 2.95 bilion ringgit. Pasukan Bola Sepak Selangor FC SFC akan memulakan musim 2024-25 tanpa sentuhan Tan Cheng Ho selepas pengendali itu mencapai persetujuan bersama untuk menamatkan kontraknya secara serta-merta. SFC dalam satu kenyataan menjelaskan pasukan sudah dimaklumkan mengenai keputusan Cheng Ho untuk meninggalkan skuad The Red Giants bagi menggalas tugas sebagai ketua jurulatih di sebuah kelab di Thailand. SFC juga memaklumkan sudah menerima bayaran pampasan berdasarkan kontrak Cheng Ho. Pasukan itu juga ingin berterima kasih kepada Cheng Ho atas usaha dan sumbangan beliau untuk kelab dan mengucapkan selamat maju jaya. Ketika ini Nizam Jamil dilantik sebagai ketua jurulatih sementara dan pada masa yang sama pihak pengurusan kelab akan menjalankan proses pemilihan terperinci bagi melantik ketua jurulatih yang baharu. Sejak dilantik pada September 2022, Cheng Ho berjaya membantu SFC menjadi naib juara Piala Malaysia 2022 dan juga naib juara Liga Super Malaysia 2023. Ini sekaligus memastikan pasukan itu layak secara automatik ke Liga Juara-Juara AFC 2 untuk musim 2024-2025. Stadium Hoki Seremban dan dua kompleks rakan muda masing-masing di daerah Jempol dan Kuala Pilah akan dinaik taraf dengan peruntukan keseluruhan bernilai 17 juta ringgit. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Harun, ia turut melibatkan peruntukan 5 juta ringgit daripada KBS. Peruntukan bagi pembaikan sistem peparitan, padang rumput tiruan dan fasiliti stadium. Peparitan tu kena buat baru. Sebab dulu kalau kita ingat, kalau dalam 2 juta tu kita dah boleh buat awal dah. Tetapi bila kita buka kapet ataupun astroturf tu, kita punya perparitan tu semua dah rosak, dan kos yang paling tinggi sebenarnya perparitan. 6 juta ringgit pula masing-masing diperuntuk bagi projek menaik taraf kompleks rakan muda di daerah Jempol dan Kuala Pilah.
Selepas berjaya membolot 2 emas pada kejohanan berbasikal trek Asia ACC 2024 baru-baru ini, bintang muda berbasikal trek wanita negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri kini menanam misi memperbarui rekod kebangsaan di kejohanan berbasikal Piala Negara-Negara UCI Hong Kong Mac depan. Kejayaannya baru-baru ini menjadi tonik tambahan untuk melebur rekod yang dimilikinya bagi acara ujian masa 200 meter dan pecut berpasukan yang diciptanya tahun lepas. Pada kejohanan berbasikal trek Asia ACC 2024 di New Delhi baru-baru ini, Nurul Izzah mencipta sensasi apabila muncul juara acara kirin dan acara ujian masa 500 meter wanita. Pada kejohanan yang sama, beliau juga berjaya memecahkan rekod kebangsaan bagi 3 acara melibatkan ujian masa 200 meter, ujian masa 500 meter dan pecut berpasukan 750 meter. Pelumba kelahiran Kedah itu berharap beliau dimasukkan ke dalam program Road to Gold RTG bagi Sukan Olimpik Los Angeles 2028 dalam usaha merebut tiket ke tamasya sukan berprestasi itu 4 tahun akan datang. Menurut Nurul Izzah, beliau telah mula mempersiapkan diri untuk ke tamasya berprestasi itu sejak berakhirnya Sukan Asia Hangzhou 2022 September lepas. Beliau tekad untuk meningkatkan kepatasan setanding dengan kelajuan pelumba berkelas dunia untuk memastikan mampu memberi saingan sengit terhadap pelumba negara lain. Pelari menara negara So Wai Cheng menyasarkan untuk mempertahankan kedudukannya selaku pelari menara nombor 1 dunia bagi tempoh 10 tahun lagi. Bagi mengekalkan kedudukan itu, Wai Cheng berazam untuk menyertai lebih banyak kejohanan yang menawarkan kutipan mata tinggi selain berusaha memecahkan rekod bagi membantunya mengekalkan penguasaan ranking. Wai Cheng mengungguli ranking nombor 1 dunia sejak April 2022. Wai Cheng kena menyertai pertandingan kejohanan yang kiranya high point factor punya pertandingan. So Wai Cheng kena kekalkan juara bagi banyak pertandingan yang akan datang. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ hari ini. Tahun lepas, Wai Cheng menjuarai 31 daripada 36 kejohanan disertainya. Kejohanan bola sepak PSC International Soccer 7S akan kembali ke Pulau Pinang untuk edisi ke-23. Peminat sukan bola sepak akan berpeluang menyaksikan pemain antarabangsa beraksi pada Sabtu dan Ahad ini di Padang Penang Sports Club. Kejohanan terbahagi kepada 3 kategori iaitu Veteran, Masters dan Grandmasters. The foreign countries that are participating this year is from Indonesia, Singapore, Brunei, Maldives, Australia, New Zealand and China. Sebanyak 62 pasukan akan mengambil bahagian dalam kejohanan kali ini. Kesemua pemain berusia antara 35 hingga 65 tahun dan ke atas. Kehadiran hampir 60% pasukan luar negara dan 40% pasukan tempatan dari seluruh negara akan merancakkan lagi sektor pelancongan di negeri ini. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan selamat malam.